Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hanina Najwa binti Daud dan dalam video ini saya dan rakan-rakan saya akan menerangkan serba sedikit tentang stres. Seringkali kita cakap pada diri kita yang kita ni stres. Aku ni stres lah belajar dalam keadaan macam ni. Aku stres bekerja dalam keadaan macam ni. Betul tak? Apa yang kita faham maksud di sebalik stres itu? Okey, stres ni ialah tindak balas emosi, fizikal dan mental akibat perubahan dalam suatu keadaan yang berlaku dalam kehidupan manusia. Stres ni boleh jadi atas sebab beban, tekanan, kebimbangan, konflik dan banyak lagi. Bahayanya stres ni bukan sahaja menjejaskan kehidupan kita, malah orang yang rapat seperti keluarga kita ataupun kawan rapat kita akan terkena juga tempiasnya. Jangan pandang ringan terhadap stres kerana jika kita tak tangani stres ini dengan betul, ia boleh menyebabkan pelbagai jenis penyakit pada diri kita dan beri kesan yang buruk terhadap tubuh badan kita sendiri. Okey, jadi dalam video ini kita akan merungkaikan dengan lebih mendalam tentang stres. Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan stres, iaitu faktor dalaman dan juga faktor luaran, iaitu perwatakan. Perwatakan manusia ini berbeza-beza. Manusia adalah unik, iaitu jika dilihat kadang-kadang kita meminati mata pelajaran bahasa Melayu dan tidak meminati mata pelajaran matematik. Ada pula manusia yang meminati mata pelajaran geografi tapi bukan bahasa Melayu dan sebagainya lagi. Ini dikatakan bahawa manusia mempunyai pelbagai kecenderungan, pelbagai minat dan nilai dan seumpamanya lagi. Ada manusia begitu cepat mengalami stres dan ada pula manusia yang lambat mengalami stres. Oleh itu, sebagai manusia, kita perlu kenal di mana kedudukan atau tahap kedudukan stres yang ada pada diri kita. Selain itu, kendiri yang terlalu ada. Manusia mempunyai cita-cita dan impian yang tersendiri. Impian atau cita-cita ini selalunya akan menjadi kenyataan apabila manusia berusaha untuk mencapai impian tersebut. Yang menjadi masalahnya ialah apabila manusia tidak bertindak untuk mengejar impian tersebut. Cita-cita dan impian tinggi tapi usaha kosong. Sebagai contoh, kita melihat pencapaian pelajaran rakan kita atau orang yang telah berjaya. Tetapi kita sedikit pun tidak berusaha ke arah itu. Malah kita masih dengan tabiat yang lama seperti meniru kawan, membuang masa dan sebagainya. Perkara ini sangat tidak tepat sekiranya kita tidak menyeimbangkan antara usaha dan cita-cita. Ketiga, kognitif. Kognitif adalah pemikiran yang wujud dalam diri manusia. Manusia mengalami ketegangan disebabkan kognitif atau banyak berfikir perkara-perkara yang negatif. Manusia kadang-kadang merasakan dirinya lemah, tidak mempunyai bakat dan potensi. Ini disebutkan sebagai faktor kognitif yang begitu menekankan. Manusia-manusia ini mudah mengalami stres kerana berfikiran lemah. Justru, kita tidak dapat menimbangkan antara rasional dan tidak rasional. Stres akan mudah datang kepada manusia seperti ini. Oleh hal yang demikian, kita perlu memberikan perhatian dari sudut itu. Iaitu faktor luaran. Faktor luaran ialah faktor yang bukan daripada dalam diri kita sendiri. Pertama, sosial dan tempat kerja. Selalunya kita tidak terlepas dari hubungan dengan orang lain. Manusia juga bekerja dan di tempat kerja sudah pasti manusia berkomunikasi dengan orang lain. Justru, hubungan sentiasa berlaku. Dalam hubungan ini selalunya berlakulah komunikasi yang mencetuskan masalah. Lumrah hidup di dunia, masalah tidak boleh lari. Sebenarnya, masalah yang datang boleh mematangkan manusia. Jika kita lari dari masalah, maka kita lari dari proses membina kematangan diri. Manusia yang berani menghadapi masalah ialah manusia yang berani menghadapi kenyataan. Apabila hubungan negatif berlaku dengan orang lain, ini juga boleh menjadi penyumbang kepada stres. Maka hadapilah masalah ini dengan penuh kerjasama. Selain itu, hubungan dengan keluarga. Hubungan dengan keluarga ialah ramai orang mengalami stres kerana hubungan antara suami isteri, ibu anak, ibu bapa, anak-anak, hubungan yang tidak baik. Ketegangan yang berlaku alam hubungan kekeluargaan boleh mencetuskan hasil yang tidak baik. Misalnya, ibu tidak lagi memberi perhargaan kepada anak-anak. Anak-anak tidak lagi menghormati ibu dan ayah sebagaimana sewajarnya dihormati. Komunikasi duhala sudah terkubur dan inilah bibit-bibit yang bakal mencetuskan kehancuran institusi keluarga dan seterusnya, menyebabkan stres berlaku antara keluarga tersebut. Selain itu,
Faktor persekitaran. Persekitaran dan keadaan cuaca yang tidak stabil juga boleh menyebabkan stres. Contohnya, para pelajar membuat bising di dalam kelas. Keadaan ini boleh mendatangkan stres kepada pelajar lain yang sedang belajar. Cuaca yang tidak menentu seperti panas terik boleh menyebabkan stres kepada petani yang sedang bekerja. Oleh itu, stres ini boleh diatasi dengan cara yang baik jika tahu bagaimana cara untuk mengatasinya. Yang kita tahu, stres atau tekanan adalah tindak balas fizikal, emosi dan mental seseorang terhadap sebarang perubahan atau tuntutan. Terdapat 3 jenis stres utama, iaitu acute stress. Stres ini merupakan sejenis stres yang kita hadapi setiap hari. Tekanan terhadap perkara yang berlaku sama ada masa lepas, sekarang dan masa akan datang. Antara simptom stres ini adalah kepada emosi fizikal seperti kesakitan otot, bahagian perut dan sebagainya. Stres yang kedua adalah episodic acute stress. Stres yang berlaku secara berulang kali. Individu berkenaan akan kurang berkemampuan untuk mengadaptasi kepada situasi yang berkenaan. Mereka sentiasa mudah tersinggung, marah dan tension. Kadangkala berpunca daripada kebimbangan yang tidak pernah hilang. Sikap pesimis adalah antara punca stres ini. Stres yang terakhir adalah chronic stress. Individu ini berada di dalam kehidupan yang kucar-kacir. Masalah rumah tangga, kemiskinan dan kehidupan sekeliling yang huru-hara seperti peperangan atau krisis bencana alam. Seakan tiada penyelesaiannya. Antara yang merisaukan ialah individu berkenaan terbiasa dengan keadaan itu dan mengabaikannya. Akhir sekali, stres ini akan memakan diri secara perlahan melalui penyakit kronik seperti serangan jantung, strok atau kanser. Individu berkenaan juga mungkin akan mengambil tindakan membuta tulis seperti mencederakan diri atau membunuh diri. Untuk itu, adalah penting untuk menguruskan stres dengan baik. Stres adalah normal dan semua orang pasti akan mengalaminya setiap hari. Saya akan terangkan kesan-kesan yang kita dapat, kesan kepada diri kita sendirilah. Kalau kita stres, okey, semestinya mesti ada kesan positif dan kesan negatif yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kesan positif tu mestilah dia membawa kepada kebaikan kepada diri kita kan. Jadi saya akan terangkan dan saya akan tekankan kesan negatif kepada diri kita sebab dia membawa keburukan kepada diri kita. Okey, yang pertama, kesan yang pertama kalau kita dapatkan, prestasi diri kita akan merosot. Perasan tak? Macam kalau kita stres, contohlah orang yang putus cinta kan. Hari ni dia putus cinta, esoknya dia nak exam. Perasan tak? Orang yang putus cinta contoh hari ni, esok dia nak exam tu, keputusan exam dia mesti merosot. Dia tu daripada pelajar cemerlang, contohlah dapat straight A, pelajar contoh semua, tiba-tiba tu lepas dia putus dengan pasangan dia, prestasi dia daripada baik terus ke buruk lah. Maksudnya exam dia jadi macam selalu dapat straight A, turun kepada C ke, kepada D ke, E ke kan. Jadi stres tu sangat bahayalah kepada diri kita. Sebab kalau kita tak stres, maksudnya kalau kita pandai atasi stres kita, benda tu macam tak ada masalah sangat lah. Tapi kalau kepada orang yang tak pandai nak atasi stres dia, benda ni sangat buruk kepada diri dia sendiri. Tengoklah sampai boleh merosot kita punya prestasi kita daripada kita punya exam. Kalau dah exam tu daripada yang dapat keputusan cemerlang, tiba-tiba merosot, balik rumah dah kena marah dengan parents kan. So sangatlah bahayalah stres ni kepada diri kita. Yang kedua ialah kalau perasan kita stres, kita jadi sukar nak selesaikan masalah. Kita jadi macam tak ada idea bila group bila kita buat kerja grouping, macam semua orang keluarkan idea masing-masing. Tapi bila sebab kita stres, dalam kepala kita ni macam-macam masalah yang kita fikir. Macam mana aku nak settlekan masalah ni, macam mana aku nak settlekan masalah tu. Okey, contoh ada masalah dengan kawan, ada masalah dengan family. Memang gila tak stres kan. So bila
buat kerja berkumpulan dengan kawan-kawan, kita jadi macam tak ada idea. Padahal benda tu senang je kita nak fikir kan, macam-macam idea, banyak sangat idea. Tapi bila kita stres, kita jadi macam lambat nak fikir, kita jadi susah nak selesaikan masalah yang ada depan mata. Sebab macam-macam masalah dalam kepala kita nak selesaikan, macam-macam masalah yang lagi penting kita nak settlekan, tapi tak settle-settle. Jadi bila apa yang ada depan mata, apa yang kita nak kena buat depan mata kita, sebagai contoh tu lah, yang kalau kita buat kerja secara berkumpulan, kita jadi macam kadang-kadang termenung sebab terfikir macam mana aku nak settlekan masalah ni. Tapi kalau kita pandai settlekan ni, macam kalau kita pandai uruskan satu-satu masalah kita, InsyaAllah memang sebenarnya stres ni tak akan memberi impak yang besar kepada diri kita lah. Macam tu. Okay, yang ketiga is kita senang macam sakit kepala. Perasan tak? Bila macam-macam masalah kita kena fikir, bila kita stres sangat, ya Allah aku stres lah, kita jadi sakit kepala. Bila kita sakit kepala, semua benda tak jadi. Semua benda yang kita buat totally macam salah. Macam bila kita jawab quiz ke dalam keadaan kita stres, daripada kita boleh buat, jadi kita tak boleh buat. Daripada macam kita nak, kadang-kadang nak buat homework pun, daripada kita jawapan dia kena tulis yang tu, tapi kita tertulis yang tu sebab kita tak boleh nak berfikir, dah stres kan. And then kita jadi sukar nak tidur sebab macam-macam masalah kita nak kena fikir, sampai sakit kepala, tak boleh nak tidur sebab kita macam fikir macam mana aku nak selesaikan masalah tu. And then kita jadi kalau setengah orang dia selera dia bertambah. Kalau perempuan lah, selalunya perempuan kalau stres dia makan kan. Kalau lelaki jarang lah kita nak nampak kalau lelaki stres dia pergi makan. Selalunya lelaki kalau stres dia orang akan keluar kan, dia orang pergi jumpa kawan. Tapi macam kalau perempuan macam saya juga, kalau stres kita orang akan makan sampai kenyang. Bila dah kenyang, rasa macam happy, rasa macam yelah kau kenyangkan diri kau sendiri, jadi macam happy lah. And the last one is kita jadi mudah lupa sebab kita rasa hilang tumpuan. Macam contoh lah, kalau kawan kita cakap kan, weh esok tolong bawa kan, weh esok aku nak pinjam buku kau tau, esok tolong bawa tau. Tup esoknya kita jumpa kawan kita tanya mana buku yang aku nak pinjam tu, aku suruh kau bawa hari ni kan. Lepas kita akan macam ada yang kau minta. Pernah tak macam tu? Sebab sebab masa hari yang dia minta kita bawa buku tu, kita jadi macam banyak sangat benda yang kita nak fikir. Contohlah assignment terlalu berlambat, mana aku nak settlekan. Yang tu due date dia dah nak dekat, yang tu benda lagi banyak nak kena buat. Lepas tu kawan kita minta tu kan, jadi macam memang terlupa lah. Memang sangat-sangat boleh menyebabkan kita terlupa lah. So saya harap kesan-kesan yang saya bagi ni dapat kita sama-sama atasi dengan baik. Maksudnya stres ni sangatlah tak baik kepada diri kita lah. Tapi kalau orang yang pandai atasi stres ni dengan baik, memang insya-Allah lah okey. Okay, Assalamualaikum. Hari ini saya nak menerangkan tentang kesan stres terhadap masyarakat. Dia terbagi kepada dua, iaitu kesan positif dan negatif terhadap masyarakat. Saya akan uraikan tentang kesan negatif terlebih dahulu. Yang pertama iaitu dibenci oleh masyarakat. Dibenci oleh masyarakat ni sebab apa? Okay, kalau kita stres, baikkan kita stres, biasanya kita akan marah orang tanpa sebab ke orang lain lah, meroyan semua. So daripada tu semua orang akan mula rasa rimbas dengan kita, benci dengan kita, tak ada siapa nak berkawan dengan kita. Dengan itu semua masyarakat sudah mula membenci terhadap kita lah. Yang kedua pula iaitu hidup kita menjadi suram. Okey, sebab apa suram? Sebab tadi semua orang dah tak nak kawan dengan kita, dah tak nak rapat dengan kita kan. So kita tak ada orang lain nak luar, nak beritahu siapa-siapa. So kehidupan kita makin lama makin suram. Dia slow menyuram. Macam tu lah. Okay, seterusnya saya akan bagi kesan yang positif pula. Yang pertama iaitu kerja berkumpulan akan menjadi lebih produktif. Okay, sebab apa? Sebab stres ni adalah suatu tekanan
Tekanan tu akan memberikan kita kesedaran untuk melupakan hasil kerja itu dengan lebih fokus. Okey. Yang kedua pula iaitu meningkatkan kesedaran terhadap masyarakat tentang bahayanya stres itu kepada masyarakat zaman sekarang lah. Okay, sebab zaman sekarang ramai bunuh diri lah. Ramai bunuh diri sebab atas alasan stres. Okay, sebab dengan meningkatnya kadar bunuh diri kat Malaysia ni, ramai masyarakat mula sedar akan kepentingan dalam menangani masalah stres ini dalam masyarakat. Seterusnya, saya akan menerangkan kesan stres kepada negara. Kenapa stres itu memberi kesan kepada negara? Okey, seperti yang kita ketahui, sesebuah negara semestinya mempunyai aset negara mereka tersendiri, iaitu dalam kalangan remaja bijak pandai. Okey, sebagai contoh, apabila seseorang individu itu mengalami stres atau mereka tidak dapat mengawal stres tersebut dengan baik, akan menyebabkan negara menjadi mundur kerana berkemungkinan mereka akan terjebak dalam kes-kes jenayah seperti bunuh diri. Apabila kes-kes jenayah itu tidak dapat dibendung dari awal, peratusan kes-kes jenayah akan meningkat dari semasa ke semasa dan akan menyebabkan ekonomi negara terbantut dan seterusnya negara tidak akan maju ke hadapan. Saya akan terangkan kaedah penyelesaian stres jangka pendek. Kaedah ni dia ada 10 tapi saya akan terangkan 5 daripadanya. Okey, yang pertama ialah bertenang. Bila kita rasa stres tu, kita digalakkan untuk cuba buat bertenang. Bila kita bertenang ni, dia dapat menghentikan kitaran stres tu pada peringkat permulaan. Okey, yang kedua ialah bernafas dengan dalam. Cara pernafasan yang terbaik adalah melalui abdomen, sebab kita bernafas lebih panjang, lebih perlahan dan lebih dalam. Okey, kita bernafas tu melalui hidung perlahan-lahan, kita nafas perlahan-lahan, lepas tu kita hembuskan melalui mulut perlahan-lahan. Okey, lepas tu kita akan merangsang rasa tenang dalam diri kita. Yang ketiga ialah bercakap kepada diri kita sendiri, relaxlah. Dengan cakap macam tu kat diri kita, dia mampu melegakan perasaan kita. Dan yang keempat adalah beribadat. Untuk orang Islam, mereka boleh solat, zikir. Dengan cara ni dia mampu menyokong perasaan dan emosi kita yang pada masa itu sedang stres tu. Okey, yang kelima ialah bercakap kepada seseorang. Bila kita rasa stres, kita kena luahkan perasaan kita kepada orang yang kita percaya. Seterusnya yang keenam, dengan cara berurut. Sewaktu kita stres, otot-otot di bahagian leher dan bahagian bahu kita akan menjadi tegang. Dengan cara berurut membantu lagi untuk melancarkan perjalanan darah kita ke seluruh badan. Yang ketujuh, berehat dan sambil mendengar alunan muzik. Mendengar alunan muzik yang lembut dapat menenangkan fikiran. Selain itu, stres juga tidak akan dapat ditangani dengan efektif jika badan tidak mempunyai rehat yang cukup. Yang ke-8, dengan cara beriadah. Melakukan aktiviti seperti memancing ikan, memanjat gunung dan mendaki bukit dapat menenangkan fikiran. Seterusnya yang ke-9, dengan cara bersenam. Sewaktu kita bersenam, badan kita akan mengeluarkan hormon yang digelar hormon endorfin. Hormon endorfin juga akan mengurangkan stres dan mengurangkan kekejangan otot di badan kita. Antara aktiviti yang boleh dilakukan ialah bersenam, berjalan ataupun bersenarobik. Dan yang terakhir, berfikiran positif. Melihat kebaikan di dalam situasi yang bersifat negatif, tumpukan pada perkara yang baik dan apa perkara baik yang boleh dilakukan dalam situasi tersebut. So hari ini saya ingin berkongsi dengan rakan-rakan semua tentang cara menangani stres jangka panjang. Saya percaya dan yakin bahawa kita semua tidak lari dalam menghadapi stres dalam kehidupan. So antara cara menangani stres jangka panjang ialah kita harus mengenal pasti dulu masalah. Kebanyakan kita sebagai student ni, masalah stres kita adalah berpunca daripada tugasan sekolah dan assignment. So mostly kita sebagai student ni, stres kita adalah berpunca daripada perkara tersebut. So cara yang kedua, kita harus tahu cadangan penyelesaian bagi masalah kita itu. Contohnya, kita harus plan untuk membuat tugasan kita satu persatu agar dia tidak berlambak, dan seterusnya
banyakkan berdoa agar hati kita dan fikiran kita tenang. Kita juga boleh mendengar lagu ataupun tengoklah cerita di samping membuat assignment, sebab kita janganlah terlalu memaksa diri supaya kita nanti tak terlalu serabut dan stres. Kalau kita serabut dan stres, assignment kita pun akan macam berterabur. So, cara yang ketiga ialah kita harus buat penilaian sama ada cara kita itu membawa kepada keburukan ataupun kepada kebaikan. Contohnya, kita selalu dengar lagu ataupun tengok video ataupun cerita, movie macam tu, kita harus fikir itu menuju kepada kebaikan ataupun keburukan. Kalau dia bawa kepada kebaikan, adalah hati kita akan tenang dan pikiran kita tak terlalu serabut. Tapi kalau kepada keburukan, iaitu kita terlalu fokus untuk tengok movie, assignment kita tidak akan siap. Itulah keburukannya. Terdapat beberapa jenis stres, antaranya adalah tekanan atau stres berbentuk fizikal. Sekiranya seseorang individu mengalami stres, apakah yang mereka akan melakukan? Terdapat segelintir individu akan makan makanan kegemaran mereka, contohnya coklat, aiskrim dan sebagainya. Selain itu, ada juga yang akan menangis kemudian tertidur. Melalui perbuatan ini, mereka akan berasa tenang selepas bangun tidur. Lagi sekali, kita juga akan berasa sakit kepala kerana bimbang tidak dapat menyelesaikan masalah yang timbul. Menerangkan tanda-tanda stres dari segi psikologikal. Nombor 1. Kebimbangan. Individu yang mengalami stres akan berasa kebimbangan selalu apabila memikirkan masalah-masalah mereka. Nombor 2. Kurang tumpuan. Individu akan memberi kurang tumpuan dalam membuat sesuatu benda. Nombor 3. Perubahan emosi. Kita dapat kenapasi perubahan emosi dalam individu yang mengalami stres. Contohnya, ceria ke sedih, tenang ke gelisah. Nombor 5, yang akhir sekali adalah susah untuk tidur. Individu yang stres akan susah untuk tidur kerana otak mereka memikirkan masalah-masalah yang mereka lalui. Okey, seterusnya ialah tanda-tanda stres melalui tingkah laku. Okey, orang yang hidup stres ni kan, dia akan jadi orang yang pemarah. Orang yang sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah. Orang yang macam tu sebenarnya, dia bukan dia memang seorang yang pemarah sebenarnya. Tapi mungkin ada masalah yang dia hadapi tapi kita tak tahu. Okey, lagi satu, orang yang stres ni, dia akan sentiasa gelisah tentang masa hadapan dia. Sebab dia selalu berfikir yang masalah dan tekanan yang dia hadapi sekarang ni akan membuatkan masa depan dia hancur. Contohlah, result SPM dia tak berapa okey. Lepas tu dia selalulah rasa gelisah. Dia rasa macam mana aku nak sambung belajar nanti, macam mana aku nak ambil diploma, aku nak ambil degree kalau result aku macam ni. Okey, lagi satu, orang yang stres ni, dia akan susah nak buat keputusan. Kenapa dia susah nak buat keputusan? Sebab dia takut gagal. Kenapa dia takut gagal? Sebab mungkin sebelum ni, masa silam dia pernah rasa gagal ni. Dia pernah rasa kegagalan macam mana. Dia pernah rasa kecewa sebab gagal macam mana. Sebab tu dia akan susah nak buat keputusan. Okey, lagi satu, kalau kita perasan lah, orang yang stres ni, dia akan hilang tumpuan tau. Dia akan mudah tak fokus. Contoh dalam kelas, cikgu tengah mengajar, dia tak dengar. Sebab dia terlalu fikirkan masalah dia sekarang. Dia macam tak ada apa yang lagi penting selain masalah yang dia hadapi sekarang. Okey, lagi satu, orang yang hidup stres ni, dia akan mengalami masalah kesukaran untuk tidur. Selain itu, diorang akan sering mendapat mimpi-mimpi buruk, mimpi-mimpi ngeri. Hal ini sebenarnya disebabkan oleh orang itu sendiri yang pernah menghidapi trauma, mungkin akibat kemalangan, pernah disambon atau sesuatu yang mengerikan hidup mereka, mungkin masa-masa silam. Selain itu, orang yang stres ni juga, dia akan menghidapi sleep paralysis yang orang Melayu cakap ketindihan. Ketindihan tu macam
bila kita tidur, kita akan tiba-tiba tak boleh gerak, diikuti dengan rasa sesak nafas. Okay. Selain itu, orang yang menghidapi stres ni, dia akan sentiasa berfikiran negatif. Bila dia orang berfikiran negatif, akan wujud satu perasaan yang negatif. Contohnya macam stres, tertekan, perasaan nak marah, perasaan dengki, perasaan benci, perasaan dendam. Lagi teruk lagi, sehinggakan memudaratkan orang lain, iaitu dengan mencetuskan pergaduhan, balas dendam. Okey, kemudian ini adalah satu tanda yang paling jelas lah orang yang hidap stres ni. Orang yang hidap stres ni, dia akan punya perasaan yang sentiasa nak mencederakan diri sendiri. Contohnya mengkelapangan, cubaan bunuh diri, cubaan terjun bangunan. Hal ini sebenarnya disebabkan orang yang hidap stres tu, dia dah putus harapan untuk hidup. Dia rasa macam masalah dia tu dah tak ada penyelesaian dah. Tapi ada juga orang yang hidap stres ni, dia kelar tangan dia bukan sebab dia nak mati, tapi bila dia sakitkan anggota badan dia, dia rasa puas, dia rasa macam itulah cara dia hilangkan stres. Seterusnya, orang yang stres ni, dia akan keras kepala dan degil. Hal ini berpunca daripada kemungkinan keadaan keluarga yang tidak harmoni. Keluarga sering berbalah, mak ayah sering bergaduh, mungkin mak ayah dah bercerai. Tu sebenarnya akan beri tekanan kepada dia sebagai anak. Sebenarnya bukan setakat tekanan oleh ahli keluarga yang menjadikan seseorang itu menjadi keras kepala atau mendegil. Kadang-kadang disebabkan oleh tekanan kawan-kawan. Mungkin dekat sekolah, seseorang pelajar tu kerap dibuli, kerap diejek dan menjadikan dia seorang yang bertindak kasar ataupun keras kepala untuk protek diri dia. Bagi kesimpulannya, stres merupakan perkara fitrah dalam kehidupan manusia. Setiap individu berpotensi untuk menghadapi stres. Kegagalan mengawal stres boleh mendatangkan kesan yang buruk kepada sosial individu itu. Namun stres boleh diatasi melalui penyelesaian yang efektif bagi membentuk kekuatan diri dari segi mental, fizikal, rohani, nilai sosial dan semangat seseorang individu sebagaimana acuan yang dikehendaki oleh agama dan negara. Oleh itu, yakinlah setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya dengan syarat tabah menghadapi segala ujian. Itu saja. Terima kasih kerana sudi mendengar.